Assalamualaikum. Kali ni aku nak buat cerita pasal sistem sikit. Sistem area start chat dengan modul kalau sempat lah. Aku tak mau video ni panjang-panjang sangat. Aku cuba buat yang seringkas boleh lah. Okey, dalam ni dia ada 3 sistem. High sector, low sector dan juga null sector. Apa yang membezakan ketiga-tiga sektor ni? Ketiga-tiga sektor ni, beza dia untuk high sector kita boleh tengok nombor dia 1.0 sehingga 0.5. 1.0 sehingga 0.5. Color dia adalah hijau. Dan hijau tu makin hijau muda lah. Makin turun sistem tu makin muda, makin hijau muda dia punya color. Okey, ini high sector 1.0 sehingga 0.5. Untuk low sector dia bermula dengan 0.4 sehingga 0.1. 0.4 sehingga 0.1. Yang itu nama dia low sector. Untuk null sector ni dia start 0.0 dan ke bawah lah. Maknanya setiap nombor yang negatif tu, so nombor yang negatif tu semua null sector, warna merah lah. Jadi high sector nombor dia akan warna hijau, low sector warna dia akan warna oranye, dia punya null sector nombor dia akan warna merah. Okey, itu asas je lah. Okey, apa itu high sector? High sector ni adalah tempat yang paling selamat. Tanpa orang boleh serang kita boleh AFK. Itu high sector. High sector ni tempat untuk trading barang, ICT, Interstellar Trading Center, untuk cek-cek barang apa semua tu, dia akan duduk dekat high sector lah untuk jual-jual barang. Ada juga yang tempat jual barang ada dekat low sector dengan null sector, tapi tak banyak. Itu high sector. Low sector tempat separa selamat. Maksud dia separa selamat tu, dalam ni ada polis. Polis tu nama dia konkod. Okey, konkod ni polis yang dalam ni. Okey, apa tugas polis ni? Polis di dalam low sector dia hanya akan jaga kat tempat gate yang kita jam tu dan juga tempat stesen sahaja. Selain daripada tu polis tak jaga. Macam high sector polis akan jaga semua tempat. Jadi orang tak boleh serang lah. Jadi macam tak ada dia siapa nak serang ke sana tak boleh. Tapi low sector selain daripada depan stesen dan juga depan gate, orang boleh perang, orang boleh serang kita, orang boleh ambush kita, tak ada masalah. Itu low sector. Low sector ni kira free for all lah. Low sector ni free for all. Bukan bermakna high sector tu orang boleh serang tapi polis serang, tak. High sector ni makna dia orang tak boleh serang kita langsung. Memang sistem memang dia tak bagi serang. Tapi low sector selain daripada stesen dengan depan gate, orang boleh serang. Depan gate orang boleh serang kita, tapi dia akan mati kalau tembak dengan polis lah. Polis tu dia tak kira kita berapa kuat, dia akan one shot one kill lah selalu. Tu dia punya polis punya tu imba lah. Memang OP gila lah. Okey, untuk null sector warna merah ni. Okey, null sector ni dia boleh kata no man's land, no man's zone. Maknanya orang tak duduk kat sini. Tapi yang duduk dekat null sector ni hanya corporation dan juga alliance yang besar yang boleh jaga kawasan tu. Sebab null sector tak ada polis. Dia tak ada polis, tak ada restriction. Mana nak buat apa saja dalam tu boleh. Nak jadi lanu dalam tu boleh. Seranglah siapa-siapa pun, takkan ada crime timer. Kalau di low sector kita serang, kita akan kena crime timer. Mana ada masa. Ada masa warna merah yang kita tak boleh dock dalam mana-mana session dan juga kita tak boleh jump gate. Tu kat low sector. Dekat null sector tak ada. Nak serang lah, nak perang lah, tak ada masalah. Itu ni null sector. Null sector tak ada restriction langsung. Jadi kenapa orang suka aku ajak korang duduk dekat null sector? Barang-barang dekat high sector kebanyakannya common, barang-barang biasa. Dan juga dia punya barang-barang murah.
level tak tinggi. Kalau siapa yang main Cosmic Anomaly, level dia tak tinggi. Cosmic Anomaly kan. Okay, anomaly ni, Cosmic Anomaly ni level dia tak tinggi. Cosmic Anomaly level dia tinggi tak tinggi, dekat tulisan tu ada nombor kecil. Okay, nombor kecil tu nombor level dia. Tu nombor level dia. Tapi untuk Cosmic Anomaly, siapa yang nak main Cosmic Anomaly betul-betul, yang duduk kat Nullsec, aku kena buat satu video khas pasal dia Cosmic Anomaly ada trik dia dan ada larangan dia jangan buat. Pasal lagi kalau buatkan Nullsec tu memang kena buat bagi meletup. Dia tak kira siapa buat benda yang tak patut dia buat tu, memang dia orang kena tetupkan terus. Betul law kat sini lah. Okay, untuk sama juga dengan mining. Kalau mining pun kalau tengok ada nombor kecil, itu nombor level dia. Sama juga untuk mining, itu nombor level dia. Jadi apa yang best dia duduk kat Nullsec ni? Nullsec ni high risk high reward. Maknanya high risk high reward. Risiko dia memang tinggi gila, tapi reward dia lagi banyak. Contoh aku tunjuk Aku tadi buat anomaly, small anomaly yang level 7 punya. Bounty tak masuk lagi. Bounty dia selalu dalam masa 20 minit lah dia akan masuk. Okey. Nak bounty sekali dapat 940,836. Ni satu wave. Satu wave anomaly tu aku dapat dekat sejuta lah lebih kurang. Satu anomaly aku dapat dekat sejuta. Ini Nullsec. Ini nama dia Nullsec. Duit siapa yang duduk kat Nullsec, dia kalau tak ada duit mana dia malas Tak ada istilah duduk Nullsec tu kata miskin. Tapi masalah dia, tak ada lagi orang akan duduk kat Nullsec seorang-seorang. Dia akan duduk dengan corporation ataupun duduk dengan alliance lah. Macam kita kat Pure Blind. Okay, kita boleh tengok kat Star Chart. Okay, aku buka Star Chart. Okay, ini Star Chart ni maknanya ni sistem. Ni nama dia sistem. Sistem yang ada dalam semua ni, dalam New Eden, dalam If Ecos ni, New Eden nama dia. Okay, sini semua sistem yang ada. Kita duduk dekat Pure Blind lah. Kita duduk kat Pure Blind. Okey, setiap sini kalau korang tengok dia ada warna. Okey, warna merah, ada titik merah, ada titik kuning, kuning ke oranye, ada titik hijau. Okey, oranye ni selalunya 0.5 ataupun 0.4 lah. Kalau oranye memang selalunya, kalau kuning selalunya memang high sec lah. 0.4 ni dah masuk low sec. Hijau dengan kuning kira mudah. Hijau dengan kuning ni high sector. Hijau dan kuning, titik hijau dan kuning tu high sector. Tapi kalau kata dah masuk tang oranye, dah masuk low sector. Merah itu null sector. Kalau tengok sini yang titik merah tu, itu semua null sector. Okey, setiap sektor ni, ini sektor besar. Kita boleh tekan ni, contoh kita tekan Pure Blind, kita boleh tekan region map. Okey, region map ni kita tekan, dia akan buka region map dalam tu. Ini sistem-sistem sub-system dalam dia. Contoh kita duduk kat sini kan, ROIR tag Y. Okey, dalam ni sistem ni kita panggil dash tu, kita tak sebut dash. Bila sebut kita panggil sebutan dia tag. Macam ni contoh tu ROIR tag Y. Kita boleh tekan ROIR tag Y kan. Okey, kita boleh tekan kat sini solar system. Mana kita boleh masuk dalam sistem tu pula. Okey, kita boleh tengok apa yang ada kat sini. Ada planet ke tidak. Ini contoh dia lah. Dan juga macam Pure Blind ni. Pure Blind ni kita duduk dalam satu coalition yang besar. Ada lebih kurang 3,000 pilot. Jadi besar lah. Dan Pure Blind, sistem Pure Blind ni dah dibahagikan mengikut alliance yang ada. Alliance tu boleh check dalam Discord punya pin message kat announcement. Kat situ aku dah setkan nama-nama sistem. Untuk Nullsec ni mudah ya. Nama sistem dia semua bermula dengan nombor-nombor. Dia tak ada start dengan nombor yang cantik-cantik macam Jita ke apa kan. Alikara. Dia bukan macam high set. Ada nama-namanya best-best. Yang ni semua style nombor punya. Ni kena ingat sendiri ya. Okey. Kalau contoh nak cari. Okey, kita balik ke New Eden. Okey, kita nak cari contoh, kita tak tahu nak station kat tak mana. Ni secara asas kat sini lah. Kita boleh klik station kat sini. Mana kita klik yang tadi tu, yang bentuk macam radar ni. Okey, kita klik situ. Dan kita ambil yang nombor 2, station. Jadi dia akan menyala. Ini menunjukkan stesen-stesen yang ada. Stesen-stesen biasa yang ada dalam ni. Yang selalunya yang akan keluar ni dekat Nullsec. Nullsec. Dia akan keluar dekat high sector punya station. Station yang ada dekat high sector. Kalau kita tekan dekat Interstellar Trading Center ni, ini nama dia IT. Tersebut dia ITC lah.
Dah tak mau keluar pula. Okey. Ini ITC. Untuk alpha, ini mana yang dia menyala tu, itu smart ITC lah. Untuk alpha hanya alpha clone lah, hanya dibenarkan untuk trade dan jual barang ataupun beli barang di ITC sahaja. Di stesen biasa tak boleh. Itu alpha punya restriction lah. Omega tak kisah, nak jual beli kat mana pun tak ada masalah. Okey, kalau kita nak tengok ITC contoh, okey, kat Outer Ring ni kawasan null set pak, ada ni kawasan null set ni, tapi ada juga ITC. Kita buka region map. Bila buat region map dia akan menyala. Mana yang menyala tu adalah ITC. Tapi tak digalakkan pergi ke ITC null sector, sebab kena faham null sector tempat alliance dan tempat kawasan, tempat peperangan. Jadi yang jaganya adalah alliance dan juga corporation yang bergabung kat situ. Macam kita pure blind coalition lah, maknanya kita ada dalam 5 alliance yang bergabung untuk jaga pure blind tu, dan ada kawasan-kawasan sendiri untuk farming. Okey, itu kena faham step dia. Jadi jangan sesekali rasa-rasa nak try masuk null sector dengan kapal-kapal mewah. Golden law dalam ni ataupun golden rule dalam ni, jangan terbangkan kapal yang kamu tak mampu nak ganti. Sebab sistem dia, kapal kamu meletup, habis buat balik ataupun beli baru, habis. Dia akan burn macam tu saja. Okey. Dan juga ada sistem insurans. Insurans ni hanya untuk kapal jenis trainer. Dia tulis nak belakang dia trainer ataupun prototype. Ataupun trainer. Bawah daripada cruiser. Mana cruiser ke bawah lah yang akan ada trainer dan prototype ni. Ataupun kapal tayar 3 ke bawah. Okey, kapal tayar 3 ke bawah, macam mana tengok kapal tu tayar berapa? Okey, contoh kita buka, kita tengok Mimata lah, pasal aku suka pada Mimata. Okey, kita boleh zoom out dia. Okey, di sini ada nombor-nombor. Di belah kiri ni ada nombor-nombor kan. Ini tayar dia, level kapal tu. Nah, makin tinggi level kapal tu, makin sedap. Dan juga kapal dibahagikan banyak jenis lah. Yang pertama frigate, yang kedua cruiser, yang ketiga battle cruiser, yang keempat battleship. Kena faham battleship. Battleship ni dia hanya unlock pada level 9 dan juga level 10 sahaja, dan untuk Omega sahaja. Untuk Omega clone sahaja. Start daripada tayar 8 ke atas hanya untuk Omega saja kapal-kapal tu. Jadi yang orang alpha akan pakai kapal yang ke bawah lah. Bukan bermaksud alpha terhidup. Ada ramai je alpha dalam ni yang bertukar jadi omega guna in-game currency. In-game currency ni is kita boleh carilah macam-macam cara lah nak cari is ni. Tak ada masalah pun cari is ni, selagi kena pada cara dia. Sebab combat anomaly, untuk anomaly, cosmic anomaly, ada event, ada special anomaly dia, ada trick dia untuk spawnkan satu special anomaly yang dia punya, kalau kata profit saja pergi situ ada sampai 1 bilion sekali buat. Sekali buat ada sampai 1 bilion. Tapi susah. Tak boleh nak buat solo lah. Selalunya kalau kata profitnya sampai 1 bilion tu tak boleh buat solo lah. Dia kena geng lah. Pasal null set dia bukan tentang solo lah. Solo semua high sec ataupun low sector saja. Dia tak akan masukkan null set. Null set bukan untuk solo player dan juga bukan untuk alpha player. Sebab dalam null set, kebanyakan majority ni semua omega dan semua skill kau-kau lah. Pasal dia orang dah main kawasan yang duit profit banyak. Sebab tu aku galakkan jadi omega secepat mungkin dengan cara yang korang sendirilah. Tak perlu beli, main guna in-game currency, tapi farming ataupun grinding tu pastikan cara dia betul. Pastikan cara betul. Kalau nak cepat dapat duit, follow player-player yang lama-lama ataupun sarjan-sarjan ke sarjan lah. Cakap ni ada ni sarjan yang level tinggi pun. Follow sarjan pergi buat dekat null set. Dia akan buat dalam level 5 ke atas. Sebab setiap sistem, kena saya faham, bounty untuk setiap sistem. Kalau kita buat cosmic anomaly, rating kita panggil dalam ni rating. Bila kita buat cosmic anomaly, dalam ni term yang dipakaikan adalah rating. Rating ni, bila mana bounty kita busungkan kapal red ni, kapal pirate red ni, kita panggil red lah, tikus lah, pasal rating kan. Okay. Bounty tu akan bertambah mengikut sistem. Makin rendah kita duduk dalam sistem tu, makin tinggi bounty kita dapat. Itu kena faham. Sebab tu duduk di high sector, walaupun aku rasa tak ada level 7 ke atas tu dalam high sector. Kalau ada high sector level 7 ke atas dia punya
rating cosmic anomaly, tak akan dapat satu wave tu 900,000. Tak akan dapat sebab dia duduk kat tempat selamat. Tapi bila turun ke bawah sistem, makin rendah sistem tu, makin mahal dia punya bounty. Ini antara cara untuk korang nak ride grinding yang cara yang betul. Okey, kapal dalam ni ada macam-macam. Untuk miner dia akan duduk dekat ore. Dekat ore ni, ini kapal miner lah. Kalau kata siapa yang main tutorial, dia akan dapat venture trainer. Ini kapal free. Ini contoh trainer. Ni pecah boleh ganti. Nampak ada tulis can be insured for repairs. Jadi pecah boleh ganti, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh ganti dia modul dan fitting dalam dia tak boleh ganti. Ini digunakan untuk jadi miner lah, untuk miner kumpul ore lah. Untuk miner kumpul ore. Sampai level 6. Okey. Bila dah masuk level 7, dia akan start masuk retriever. Retriever ni adalah satu kapal yang besar untuk miner mine sebanyak yang boleh. Pasal dia punya ore hold capacity dia besar, cargo hold pun tak besar lah. Tapi dia yang paling penting, overall defense dia 10. Overall defense dia 10,000. Jadi besar. Warp speed dia pun boleh tahan, tak banyak mana. Power grid output dia besar, kapasiti dia pun besar. Jadi dia ni retriever ni ada yang main jadikan kapal miner dan ada yang jadikan dia kapal perang. Sebabkan dia tank. Sebabkan dia punya nyawa tu banyak. Harga dia pun setakat ni tak silap aku, kalau kita boleh scroll sini, kita tengok market. Harga dia 84 juta. Ada 84 juta. Siapa nak beli boleh. Dia 84 juta harga dia. Dulu masa mula-mula keluar harga dia 100 juta. Untuk venture trainer, korang akan upgrade lah venture tu. Venture ni khas untuk spesifik. Kalau korang nak check crocite ke genis ke spodumene ke, dia korang pakai venture. Tapi retriever ni beza dia. Retriever ni dia akan harvest segala apa ada depan muka dia. Itu retriever. Dia skill dia dalam street mining. Okay. Untuk skill, kita masuk ke skill. So masuk cruising, kita scroll bawah. Ni industrial ship command. Ini kena pastikan full. Walaupun kamu alpha, pastikan basic ni sekurang-kurangnya full. Basic dia industrial command, ship command. Itu masuk dekat defense upgrade. Ada juga industrial ship defense upgrade. Pergi lagi dekat engineering, industrial ship engineering. Masalah sebab apa aku tak bagi korang pecah-pecah ataupun hybridkan skill dalam if Ecos ataupun if punya universe. Dia bukan berpandu kepada berapa lama korang grind atau berapa banyak korang grind. Farming dia tak kira kat situ. Grind dengan farming khusus untuk is saja, untuk dapat ISK, duit saja dalam game. Tapi skill korang akan duduk di contoh. Ni time, masa korang akan digunakan untuk train skill tu. Jadi dalam if ni, makin lama player tu main, makin banyak skill dia ada. Berbeza dengan player baru nak upgrade skill biasa saja pun makan masanya cukup lama. Sebab satu skill boleh jadi kalau level 5, contoh aku tunjuk. Tak boleh, aku dah train skill tak apa. Tapi itulah lebih kurang lah. Contoh ni current tech level. Kat atas ni kita tengok ada current tech level 7. Aku nak masuk level 8, aku perlukan 32 hari lagi. Jadi cukup panjang. Sebab transition aku daripada level 5 nak naik ke level 7, aku makan masa 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Makan masa 2 bulan lebih lama. Memang lama lah. Daripada level 5 nak masuk ke level 6, nak masuk ke level 7 tu 2 bulan lebih semua sekali masa. Jadi panjang. Jadi untuk masuk ke level 8 ni makan masa lagi lah. Ini pun aku dah lama dah ni. Aku rasa dekat berapa, kat 2 minggu ke kat sebulan dah aku level 7. Macam tu lah kurang. Jadi makan masanya sangat-sangat lama.
Ataupun korang boleh switch kat atas tu, korang boleh tekan kat sini, korang nak duduk yang mana? Business, industry atau military. Dia akan bagi skill set korang yang asas, apa yang korang perlu ada. Jadi tak kisah pun sebenarnya. Okey, kalau aku tengok aku tekan business, dia akan keluarkan skill set, sepatutnya level tag 7 aku dah masuk yang mana. Kalau level 1 dia akan keluar level 1, sepatutnya ambil yang mana. Ini untuk business lah. Okey, korang boleh ikut skill dia ataupun korang tak boleh ikut skill dia pun, tak ada masalah pun sebenarnya. Skill tu hanya pada ni untuk guide untuk player baru, untuk tahu nak upgrade skill apa untuk apa saja. Tapi bila korang dah lama main, skill korang akan ikut suka korang. Itu cara yang termudah lah. Okay, kalau kita masuk skill, kita buka balik skill. Okey, di sini ada bermacam-macam. Kau kena faham, belah kiri ni lebih kepada combat dan juga nyawa-nyawa kapal. Majoritinya combat lah. Sebab weapon teknologi semua, ini semua adalah combat. Ini semua combat. Tak ada benda lain. Nak ke drone apa semua, ni semua combat. Okey. Di belah kanan ni, ini dah start masuk trader. Siapa yang duduk kat trader, siapa yang duduk kat miner, siapa yang duduk kat industri. Okey. Fahamkan, untuk miner, untuk mining, korang kena duduk dekat, bukan kat skill combat. Korang duduk kat sini. Hanya upgrade kapal korang saja duduk kat skill combat. Pasal ada industrial ship command, engineering dengan defense upgrade tu. Itu saja yang skill yang korang kena ambil dekat combat tu. Pasal itu untuk kapal miner. Tapi untuk miner, korang kena klik dekat sini, industrial technology, masuk kat mining. Okey, korang full ke skill mining ni. Macam ni 3 minit kan, 3 minit 34 saat. 3 minit 34 saat je, tak lama pun. Okey. Satu untuk satu level. Dia makin tinggi level makin lama lah. Korang akan boleh sampai ni lah. Ni mining biasa. Untuk street mining. Okey, street mining ni kena faham, street mining ni hanya kegunaan untuk retriever sahaja. Street mine, korang akan jumpa nanti street mine dengan street mining. Okey, kita tengok. Okey, ini street mining. Apa? Street miner. Ini nama dia street miner. Dia guna dia untuk kapal-kapal retriever saja, untuk dia harvest macam-macam. Tapi untuk mining, dia hanya guna miner. Okey, nama dia miner dia, bukan street miner. Dia miner sahaja. Jangan pergi beli pula street miner nak pakai. Tak boleh. Street mining hanya boleh pakai kat retriever saja. Kapal venture pakailah miner. Okey. Ini skill yang korang nak upgrade, mining. Dan juga untuk resource processing. Okey, ini skill miner. Common ore reprocessing pastikan tinggi, uncommon ore reprocessing pastikan tinggi, special ore reprocessing pastikan tinggi, rare ore processing pastikan tinggi, precious ore reprocessing pastikan tinggi. Makin rendah ore reprocessing ni, maknanya makin jauh ke dalam null. Makin jauh ke dalam null. Kita boleh tengok, okey, ni Bistort, Compress Bistort, Arcono, Mecosit ni tak ada dekat iSet dengan Lowset. Ni semua dekat semua dekat null stack. Harga dia, okey, kita boleh tengok harga dia. Harga dia hanya satu saja menatang ni. Pasal kita akan main selalu akan main dalam jumlahnya, kuantitinya banyak kan. Okey, ni kita tengok harga satu benda dia. Harga dia 1,700. Mahal. Arcono cukup mahal. Tapi nak farm dia, nak mining dia, kena duduk kat null sector. Tapi kalau berjaya bawa keluar, simpan, satu harga dia 1,700. Kuantiti tu berapa banyak. Tapi price tu kira satu Arcono harga dia 1,700. Ni paling murah kat market ni. Okey. Trick, ni aku ajar trick kat market. Kalau kita tengok, okey, di sini ada bias. Klik yang bawah dia kan. Okey, ini adalah demand buy. Demand buy maknanya kita berinitiate. Internet aku problem dah. Internet aku. Okey, sepatutnya dekat keluar. Okey, di sini, kat sini dia lain dah. Kat sini dia tak ikut harga kat sana 1,700. Tadi orang jual 1,700. Ini harga demand. Dia akan tunjuk kat mana dia berjual. Kat mana dia orang jual, berapa banyak dia orang nak. Itu antara-antaranya. Okay, jadi kalau macam tadi 1,700. Jadi kalau kita tengok tadi 2,000 lebih kan. 2,000 lebih. Maknanya kalau kita pergi jual kat Amar, ada buyer yang nak beli dengan harga 2,000 lebih.
Sebab apa? Sebab benda tu null sector punya. Jadi dia orang tak boleh nak masuk null sector tu sebab null sector ni kawasan-kawasan corporation. Jadi susah untuk dia orang masuk. Itu untuk faham lah. Okey. Itu untuk korang faham lah dari segi sistem dia. Apa yang dia katakan dengan jual beli market. Kalau kita boleh masuk kat market. Itu untuk trader. Trader kena faham. Okey, tengok kat sini, kat belah sini. Okey. Ini skill aku sebagai trader lah. Broker fee aku 6.2%. Transaction tax aku 13%. Korang bukan tak ada skill dalam accounting. Skill accounting ni yang ni. Okay. Skill accounting ni dia akan turunkan broker fee dengan tax. Jadi bila korang jual kat market, tax dan broker fee korang kurang sikit. Tapi tak banyak lah sebab broker fee saja 6.2%. Bila korang jual barang, dia akan charge korang punya broker fee. Dan juga bila barang tu terjual, dia akan charge 13% transaction tax dekat harga barang korang jual tu. Jadi pasti tu masalah sikit dekat market ni, harga dia akan jadi mahal lebih biasa sebab tax dengan broker fee tu tinggi. Kalau korang tak ada skill ni, tak silap aku, transaction tax tu 15%. Broker fee tu aku rasa 10% dia tak silap. 10% ke 8%. Macam tu lah. Jadi broker fee 8%, transaction tax 15%. Kat situ saja berapa persen dah tax korang kena. Ini untuk yang tak ada skill. Sebab tu pas aku sadarkan bagi miner jual benda tu dekat Corps. Tapi dengan syarat nak jual benda tu dekat Corps, kena pastikan dia Omega. Sebab Omega, hanya Omega saja boleh guna kontrak ni. Kontrak ni hanya boleh digunakan untuk Omega saja. Dan kontrak ni ada tax, tapi tax dia hanya 4% saja. Sebab tu banyak trader-trader ataupun penjual-penjual, dia jarang jual kat market tapi dia jual ikut kontrak. Maknanya dia jual kat orang, dia akan buat kontrak kat orang tu. Sebab tax dia hanya 4%. Berbanding dengan dia nak pergi jual kat market dengan tax yang sangat tinggi. Tak berbaloi. Jadi dia akan buat ikut kontrak. Ini antara kelebihan Omega lah. Boleh buat kontrak ni lah. Kontrak ni kita boleh hantar duit, kita boleh hantar kapal, kita boleh hantar macam-macam dalam kontrak ni. Okey, ini kontrak. Okey. Untuk dari segi ni kita boleh tengok. Okey. Processing apa semua tu, itu korang kena upgrade sendiri lah. Okey, kita tengok manufacturing material. Okey. Raw ore. Okey. Vespa ini, Vespa ni ada dekat high sector lah. Dan juga korang boleh check lah harganya mahal-mahal macam ni. Korang makin ke bawah, korang scroll, korang makin mahal lah. Korang tengok, kita tengok Arcono. Arcono ni kita nak tengok dekat mana. Dia dekat bawah tu, available dekat negatif 0.6 sehingga negatif 1.0. Maknanya null sector yang cukup bawah punya. Bukan null sector yang level yang tinggi sikit ni, null sector yang betul-betul bawah ni. Yang paling rendah akan ada Arcono. Tengok dia processing efficiency aku 30% sebab aku bukan miner. Aku tak ada skill processing tu, aku tak ambil skill processing tu. Sebab aku sebenarnya fokus kepada combat. Trader tu hanya untuk aku jual, aku beli barang kalau aku buat PVP ada barang aku jual kat market. Itu saja aku ambil skill trader. Selain betul tak ada. Dan juga aku frigate manufacturer. Frigate manufacturer aku tetap expert. Jadi untuk aku buat kapal frigate murah lah, daripada material aku tak pakai banyak, masa aku buat cepat dan murah sikit daripada aku beli kat market. Aku boleh buat dengan harga yang murah. Ini sebab aku adalah pilot frigate. Jadi aku buat kapal aku sendiri, senang. Okey. Lagi satu sebab aku Omega, jadi Omega ni aku boleh hybrid, tak pecah banyak sangat. Kapal aku hanya fokus pada frigate saja, aku tak fokus pada kapal lain. Lepas tu aku tambahkan dua lagi skill, trader accounting tu aku bagi expert, atau frigate manufacture, dah cukup. Yang lain semua aku fokus kat frigate, untuk kapal, untuk senapang, untuk item utilities dia, ship booster apa semua aku masuk kat situ. Okey, itu kena faham lah secara asasnya kat situ. Ini untuk miner, aku tak ada kapal miner sekarang. Aku nak tunjukkan trik untuk mining dengan selamat tu. Nanti bila aku ada kapal miner aku ada, nanti aku akan tunjukkan trik untuk miner tu. Tapi untuk weapon, modul ni korang kena faham. Modul ni semua ada macam-macam, termasuk combat rig, engineering rig.
Okey, dia ada macam-macam. Untuk industrial rig, okey. Untuk kapal minor, dia akan duduk dekat engineering rig, industrial rig. Apa yang selalu akan korang pakai adalah minor efficiency. Minor efficiency ni harga dia kalau kita tengok dekat market 3,5 juta lebih kurang. Apa minor efficiency ni guna? Dia mining kita dia tambah 20%. Mining kita dia tambah 20%. Selalu dan juga mining circulation ni antara orang selalu pakai lah. Kita boleh hold dia akan keluar lah. Activation time adjustment negatif 20%, maknanya laju. Mana dia bagi kita punya mining punya timer pakai venture tu cepat sikit daripada biasa. Dia tak lembab sangat. Okey, ini dua barang yang kita akan pakai lah. Ni yang tengok mining efficiency ada tulis 1, mining circulation tulis 1, itu level rig. Makin tinggi level rig makin mahal. Jadi aku sarankan guna rig bila korang betul-betul ada duit. Kalau korang rasa tak ada duit lagi, jangan pakai rig. Biar pakai yang biasa dulu. Ataupun pakai yang prototype. Prototype kalau katanya Omega akan dapat banyak. Kalau kata Alpha pun akan dapat prototype juga. Walaupun tak banyak, tapi akan ada dah prototype tu. Cari minor efficiency dengan minor circulation. Ini untuk minor sahaja. Yang combat jangan lupa pakai untuk mendatang ni. Tak function. Okey, electronic rig apa semua ni, ini tak ada kena-mengena. Ini pun tak ada kena-mengena. Yang ini pun tak ada kena-mengena. Okey, dalam ni ada sistem jadi postman. Ni aku tambah sikit lah. Sistem jadi postman. Sistem jadi postman ni selalunya dia akan guna kapal-kapal yang besar. Kapal-kapal kargo untuk angkut kargo dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh aku tunjukkan. Contoh. Okey, contoh. Aku nak angkut daripada dia kapal-kapal postman ni selalunya kalau yang ikutnya sistemnya hanya low sector dengan high sector saja, tak masuk null sector, tak silap aku. Melainkan ada orang request sendiri masuk ke null sector. Tapi kalau kata daripada jauh ni selalunya sampai ke null sector sajalah. Okay, kita ambil Taj Mukon ni high sector. Wah, ada warp scrambler. Okey, contoh. Aku nak benda ni, aku nak dihantar ke tempat aku. Aku boleh request, aku hold, aku tekan tu, aku boleh request delivery. Okey. Kat sini aku boleh masukkan berapa. Kat mana aku nak hantar dekat Serpentis Prime. Okey. Harga dia tak total shipping fee, fee yuran dia tu 79,000. Kat sini kita boleh tengok lah kita mampu tak mampu. Tapi antara high sector dengan low sector saja. Null sector selalunya kita akan kena deal sendiri dengan orang yang buat. Ada corporation yang buat khas untuk jadi postman ni, untuk delivery ni. Kita kena carilah. Cari dia orang. Itu postman punya kerja lah. Untuk jadi postman macam mana? Okey, untuk jadi postman high sector dengan low sector ni duit tak banyak tapi boleh lah. Masuk kat deliveries, tekan deliveries tu. Okey, tekan kat request shipping container. Okey, masuk kat sini. No ITC found in this region. Okey, tak boleh tekan. ITC tak ada kat sini, null sector. Kita boleh tekan kat sini, nanti dia akan keluar satu screen. Kita tekan, nanti dia akan keluar satu lagi pop up screen, item yang kita boleh accept untuk kita hantar dalam masa 24 jam. Item yang kita accept tu item semua player punya yang mana buat request delivery tadi. Maknanya yang hantar tu pun kita, bukan sistem dalam ni. Dalam ni bebas nak buat apa saja. Okey, setakat ini saja aku rasa untuk minor dengan sistem aku rasa jelas. Untuk korang nak dapat lebih banyak, lebih lumayan, duduk kat low sector. Kalau takut nak masuk null sector, duduklah kat null sector, duduk kat low sector. Dah agak-agak yakin, masuk kat null sector. Yang paling penting sekali, jangan terbang bawa kapal yang korang tak mampu nak ganti. Agak-agak nak masuk null sector, pakai port saja. Nak masuk SQ, pakai port. Standby kapal dekat SQ. Kalau kau nak ada buat rating dekat SQ, nak follow rating kat SQ, standby kapal dekat SQ sendiri. Jangan bawa kapal yang mahal daripada high sector masuk null sector tanpa korang recce line dulu. Melainkan korang ada escort. Escort tak ada masalah. Sebab di null sector, gate ni akan ada. Kadang-kadang musuh dia jaga, dia camping kat situ. Hanya untuk musnahkan kapal yang keluar masuk ikut gate tu. Itu bahaya null sector. Walaupun kawasan ni kawasan pure blind, kawasan alliance coalition kita, tapi selagi sistem sovereignty bulan 12 ni baru keluar, tak update, selagi tu kita tak ada kuasa untuk bagi tahu tu kawasan kita.
walaupun kita punya kawasan. Untuk sistem bulan 12 nanti, sistem sovereignty ni, ini dia akan keluar dekat sini, kat StarChat ni, kawasan contoh Pureblind ni kawasan siapa. Dia akan keluar terus nama coalition, nama alliance, nama corps. Bila dia tekan tu, dia akan keluar siapa punya kawasan. Jadi siapa punya kawasan tu, kita ada hak pasang sentry gun ataupun apa benda lah kat situ untuk kita jaga kawasan tu. Mana bagi tahu kawasan tu kita punya. Tu sovereignty lah. Dan itu akan ada peperangan lah. Peperangan untuk merebut kawasan. So, kalau korang tengok, setiap merah ni, setiap merah yang ada ni, ini semua ada orang ni. Semua ada orang. Kalau kat catch ni, kat catch ni, ini Golden Horde Alliance. Golden Horde Alliance ni antara alliance yang paling besar lah. Bukan dia paling besar. Impas ni area Opus Force OP4S. Tulisan Opforce punya alliance lah. Besar juga. Yang belah Fountain Outer Ring ni Outer Ring Pirate ada dekat Outer Ring. Fountain aku tak ingat apa benda. Genesis aku pun tak ingat dia duduk kat mana. Genesis Federation tu alliance lah. Dalam ni banyak alliance. Silent Assassin, Silent Alliance, macam-macam alliance ni yang berkumpul jadi satu coalition yang besar. Jadi bila bulan 12 nanti, aspek peperangan yang akan berlaku memang panjang. Dan dia tak kira masa, pasal time zone kita tak sama. Mungkin waktu time zone kita kena serang, orang yang tak ada, orang yang tengah tidur. Dan peperangan soft, kita sebut dengan soft lah, SUV. Soft ni paling sekejap waktu aku main EVE online tu, seminggu paling sekejap peperangan tu berlaku. Pasal merebut kawasan tu, dia pun akan kumpul orang seramai-ramai. Pasal bila masuk kawasan ni, bila kata NAS sector kita dapat pegang, dekat situ kat NAS sector tu kita boleh upgrade sistem tu untuk bagi spawn lagi macam-macam loot, lagi seronok, lagi syok bila kawasan tu kawasan kita punya. Itu antara-antaranya lah sovereignty lah. Itu akan datang bulan 12 nanti lah. Okay, untuk apa-apa korang boleh message aku, PM aku, check kat Discord. Okay, jangan tertipu dengan local scam. Local scam kata dia nak tinggalkan EVE, nak quit EVE, ambil duit. Jangan tertipu, itu semua scam. Scam dalam EVE adalah legit selagi mana dia ikut currency game, bukan currency mata wang betul. Jadi scammer dalam EVE adalah satu profession yang antara yang terkaya. Okay, apa-apa, Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.